dan nak melangkah fasa ke berikutnya. Jadi kalau ustaz kita ikut dia punya KPI ataupun kayu ukur lah, anda kata kita nak lihat prestasi Ramadan kita setakat 10 Ramadan ni ustaz, sepatutnya apa yang telah kita peroleh? Sepatutnya bagaimana kualiti puasa kita pada 10 Ramadan ini? Atas soalan yang telah pun diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Rizal, iaitulah sejauh mana kita nak melihat tentang gerakan ibadah yang telah pun kita laksanakan dengan 10 Ramadan yang telah pun berlalu dalam kehidupan kita. Kalau seorang pelajar di saat ketika dia berada sama ada di peringkat sekolah menengahnya ataupun pada peringkat mahasiswa di peringkat universiti, mereka telah pun memulakan langkah-langkah dan usaha-usaha yang telah dilakukan agar terbiasa untuk bersiap sedia dengan peperiksaan yang akan dilalui oleh mereka. Dan dalam perbincangan-perbincangan yang lalu, kita telah pun bicarakan tentang doa yang disebut oleh para ulama-ulama yang silam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkatan hidup mereka. Bermulanya dengan bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berikanlah keberkatan pada kami ini ketika kami berada di bulan Rajab, ketika kami berada di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Artinya mereka telah pun berusaha untuk menambahkan ibadah, berusaha untuk meningkatkan ibadah itu sudah pun bermula dari sudut muqaddimahnya itu di bulan Rajab. Sampai sahaja di bulan Sya'ban mereka tingkatkan aktiviti dakwah dan juga aktiviti ibadah yang mereka lakukan. Bila masuk sahaja di bulan Ramadan, mereka telah pun membiasakan untuk meningkatkan ibadah tersebut. Artinya, pada peringkat kita berada di 10 Ramadan ini, kena cek balik checklist kita punya catatan-catatan kita sejauh mana bacaan Al-Quran yang telah pun kita baca. Bagaimana pula dengan ibadah Qiyamil Lail yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut secara jelas, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang benar-benar mereka menghidupkan puasanya dalam kehidupan itu dalam keadaan benar-benar beriman dan juga benar-benar mengharapkan ganjaran semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu itu akan diampunkan oleh Allah. Termasuklah mereka yang menghidupkan malam. Qama dengan kalimah qama dan juga kalimah shama. Justru itu kita lihat dan cek balik bagaimana puasa kita. Ada tak di kalangan kita yang ketika saat berpuasa masih lagi sibuk untuk kita menulis WhatsApp yang boleh menimbulkan kemurkaan daripada Allah, ataupun pada saat yang serupa, pada pagi ini, kita menghantar. Jangan lupa teman-teman, kawan-kawan, pagi ini walaupun Datuk tak datang, cukuplah Ustaz Firdaus pun okey juga. Contoh, dengan bahasa tersebut kita hantar, yang penting maklumat, ilmu dan juga manfaat yang kita nak ambil. Contoh, di mana kita sebenarnya? Sebab itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian merujuk bagaimana catatan daripada Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau meletakkan dalam bab yang berkaitan dengan muhasabah itu dengan 4 peringkat. Dalam nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 4 peringkat ini penting. Pertamanya disebut dengan nama musyaratah. Yang kedua disebut dengan kalimah muraqabah. Ketiga disebut dengan nama muhasabah. Dan kemudian yang keempat itu disebut dengan nama muaqabah. Jadi 4 ini adalah merupakan kaedah untuk kita meningkatkan ibadah dalam kehidupan kita. Bukan mudah, tapi itulah di antara perancangan-perancangan yang perlu diletakkan dalam diary kehidupan seorang yang beriman kepada Allah dalam usaha untuk meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, musyaratah. Kita meletakkan syarat-syarat yang tertentu. Hari ini saya nak melakukan demikian. Kita catat checklist. Hari ini saya nak buat. Pada hari ini saya ingin melakukan solat subuh berjamaah di masjid sekian. Dan saya akan menamatkan ayat sekian sampai ayat sekian. Begitulah yang kita catat pada setiap hari. Namanya apa? Disebut dengan nama musyaratah. Meletakkan syarat-syarat yang tertentu. Kita nak mengadakan program pun ada perancangannya. Pagi ini nak adakan halaqah Ramadan bukan mudah.
nak dibincang dalam mesyuarat-mesyuarat yang lalu, apa kita nak buat, apa intipatinya, siapakah penceramah yang ingin dipanggil, siapakah moderator yang akan mengendalikan program tersebut, bagaimana pula dengan lighting, bagaimana pula dengan staf-staf yang akan membantu untuk menggerakkan program seumpama ini. Subhanallah, ni di dalam ilmu tasawuf yang dicatatkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, namanya adalah musyaratah. Naik pada peringkat yang kedua, itu disebut dengan nama muraqabah, mengawasi setiap kerja-kerja yang dilakukan. Subhanallah, nama dia apa dia? Disebut dengan nama muraqabah. Tuan-tuan, Cik Elis pagi ni tengok tadi dah buat, malam nanti tengok balik, saya buat tak perkara tersebut? Buat tak perkara tersebut? Nah, kena muraqabah balik, namanya mengawasi. Peringkat yang ketiga, itu disebut dengan istilah bahasa kita dengan postmortem. Dalam ilmu bahasa tasawuf ini, dia dikenali dengan nama muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Oh, sampai penghujung tersebut, oh rupa-rupanya hari ini daripada 10 ibadah yang saya nak laksanakan, hanya 8 sahaja yang mampu saya buat. Maka apa yang perlu dilakukan setelah melihat dan menilai setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, rupa-rupanya ada lompong-lompong, kecacatan dan kekurangan yang berlaku. Perkara yang keempat, naik pada peringkat yang disebut dengan nama mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Kita kenakan denda terhadap ibadah yang terlepas. Subhanallah, tadi ada 7 ibadah yang saya tak buat. Dan sepatutnya ibadah yang saya tak buat tersebut adalah membaca Al-Quran lebih kurang 1 juzuk. Kita hukum diri kita, hari ini saya akan balas balik ibadah yang saya tak lakukan itu dengan membaca bukan 1 juzuk. Saya nak habiskan hari ini 1 juzuk setengah sebagai membalas daripada amalan yang kita tinggalkan. Ibadah sepatutnya ada 2 solat sunat tahajud yang saya buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat ibadah saya tak buat semalam. Hari ini saya nak tambah dengan 6 rakaat sebagai ganti kepada ibadah tersebut. Nah, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang silam dalam usaha untuk meningkatkan ibadah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila kita berdepan dengan bulan anugerahnya cukup besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bulan Ramadan. Maka lebih-lebihlah daripada itu kita perlu lakukan. Sebab itu muhasabah tadi saya katakan penting untuk kita nilai semula. Kita sudah pun melalui fasa yang pertama yang disebut dengan nama fasa rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lalui pada malam ini, iaitulah fasa yang kedua, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru daripada itu, usahakan dengan 4 kaedah tersebut untuk kita meningkatkan amal ibadah kita di sepanjang Ramadan pada tahun ini. Kerana belum tentu lagi Ramadan akan datang kita dapat dan memperolehi kelebihan-kelebihan seumpama ini. Kemungkinan hari ini kita sihat, Ramadan yang akan datang kita berada dalam keadaan tidak sama dengan apa yang kita perolehi dari kesihatan-kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.